Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu pada perkongsian subuh yang mana kita akan berkongsi beberapa riwayat daripada tajuk buku 40 hadis berkenaan kelebihan ilmu dan ulama. Sengaja diambil tentang 40 hadis kelebihan ilmu supaya kita mempunyai motivasi untuk berterusan menuntut ilmu. Kerana orang yang berterusan menjadi pelajar, yang penuntut ilmu, kelebihan dia adalah sangat luar biasa, seperti mana kita dah baca berkali-kali pada hadis yang lalu. Hari ini kita nak sambung daripada hadis yang ke-23. Daripada hadis yang ke-23 yang mana tajuknya adalah bertakwa pada apa yang kita dah tahu, pada ilmu yang kita ada. Tetapi diletakkan tajuk itu adalah takwa adalah kemuncak ketinggian. Daripada manakah riwayat ini? Riwayat ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Sambil kita membaca tentang sallallahu alaihi wasallam, mohon sahabat-sahabat pada waktu itu memperbanyakkan selawat. Lalu tajuknya adalah takwa kemuncak ketinggian, yang ada kitab, boleh buka muka surat yang ke-46, hadis yang ke-23. Lalu daripada Yazid bin Salamah Al-Ju'fi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan dia sangat menarik. Apakah soalan dia? Ya Rasulullah, bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau. Inni sami'tu minka hadithan katsira. Aku banyak mendengar hadis, maksudnya banyak belajar, banyak dapat ilmu daripada engkau wahai Rasulullah. Macam kita banyak belajar daripada kelas itu, kelas ini. Dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang awalnya. Sebab itu dia kata, akhafu an yunsiyani awwalahu akhiruh. Lalu aku takut benda yang aku belajar, aku dengar kemudian menjadikan aku lupa benda yang aku dengar awal sebelum daripada itu. Maka dia pun bertanya kepada Nabi satu soalan yang sangat luar biasa. Apakah soalan dia? Dia berkata, fahaddithni bi kalimah takunu jima'a. Maka tolonglah beritahukan kepadaku wahai Rasulullah tentang satu perkataan yang ringkas sebagai satu kesimpulan pada apa yang aku dah belajar, aku dah dengar. Banyak sangat aku belajar wahai Rasulullah. Aku sentiasa belajar sesuatu daripada engkau wahai Rasulullah. Namun berikan satu kesimpulan, yang mana daripada kesimpulan itu boleh aku mendapat sesuatu manfaat. Lalu soalan yang sangat baik, kita pun banyak belajar daripada kelas ni. Tapi apakah kesimpulan dia yang kita nak? Maka sabda Nabi SAW, satu nasihat yang sangat pendek, namun kita tahu baginda adalah jawami'ul kalim. Ucapan baginda Nabi SAW adalah ringkas, namun pada waktu itu ungkapan baginda Nabi SAW mempunyai makna yang sangat mendalam. Maka apakah sabdaan baginda Nabi SAW? Maka Nabi SAW bersabda, ittaqillah fima ta'lam. Apakah sabdaan Nabi SAW? Sabda Nabi SAW, bertakwalah engkau wahai Yazid bin Salamah kepada Allah fima ta'lam, pada ilmu yang engkau dah tahu. Masya Allah. Lalu pada apa yang kita dah belajar, maka nak datangkan takwa pada itu. Dan ini kita dah dengar banyak kali, sepatutnya ilmu membuahkan kepada amalan. Sepatutnya ilmu pada waktu itu membuahkan kepada amalan. Lalu
Nabi SAW punya jawapan sangat jelas ketika mana ditanya banyak ilmu yang dia dengar, banyak hadis yang dia belajar daripada baginda Nabi SAW, lalu dia minta Nabi ringkaskan, baginda simpulkan. Maka jawapan baginda adalah ittaqillaha fima ta'lam. Wahai Yazid, pada apa yang kamu dah belajar, pada waktu itu datangkan ketakwaan kepada Allah. Lalu macam mana nak datangkan ketakwaan kepada Allah? Sebab itu kita nampak Imam Razin dalam riwayatnya menambah, apakah maksudnya? Wa'mal bih, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau dapati. Lalu sebenarnya pada waktu itu untuk adanya takwa pada apa yang kita dah belajar adalah dengan mengamalkan dia. Sebab itu kita pernah belajar dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ada banyak amalan pada kitabku ini, tetapi jadikanlah pada apa yang kau dah belajar, amalkan walaupun sekali. Amalkan walaupun sekali, supaya pada waktu itu tertunai tuntutan ilmu. Kita belajar banyak doa dalam kitab Al-Adhkar, yang satu yang luar biasa, namun pada waktu itu amalkan walaupun sekali. Kalau kita boleh amal semua, fabiha wa na'imat, lagi bagus, tetapi sekurang-kurangnya kena amal. Lalu pengajaran yang kita dapat adalah daripada ilmu itu yang penting adalah takwa. Takwa, ittaqillaha fima ta'lam, takut pada Allah pada perkara yang engkau tahu. Dan bagaimanakah takwa itu nak berlaku? Dengan mengamalkan dia. Sebab itu kita belajar juga dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, takwa yang batin, yang dalam hati, tak akan datang kecuali engkau usaha dengan permulaannya adalah takwa yang zahir. Sebab itu beliau namakan Bidayatul Hidayah. Apakah permulaan kepada petunjuk? Ini dia, amalan mesti macam ni, mesti buat macam ni, mesti macam ni, mesti macam ni. Kerana Imam Ghazali berkata, takwa yang dalam, yang batin takkan datang, kerana itu adalah pengakhiran. Sehinggalah engkau buat permulaan dia. Apakah permulaan dia? Bidayatul Hidayah dia adalah pada waktu itu jadikan amalan yang zahir itu, takwa yang zahir itu pada amalan. Lalu jom kita lihat apa kata Syekh Fahmi Zamzam pada keterangan ini. Takwa merupakan ringkasan pada perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan untuk melaksanakan kejahatan. Itu dia takwa. Apakah takwa? Apa yang Allah suruh buat. Apakah takwa? Apa yang Allah larang tinggalkan. Oleh kerana itu apabila sahabat tadi iaitu Salamah bin Yazid Yazid bin Salamah Al-Ju'fi memohon kepada Nabi untuk meringkaskan nasihat untuknya, maka Nabi menyebut perkataan takwa kerana itulah perkataan yang paling ringkas namun paling padat. Kerana itu, kata Syekh Fahmi, khatib setiap hari Jumaat sentiasa berpesan kepada yang hadir dengan perkataan takwa. Bahkan khutbah tak menjadi lengkap, pada waktu itu tak sah khutbah bila tidak ada nasihat dan peringatan tentang takwa. Daripada sini kita nampak pentingnya takwa, sehingga kan pada waktu itu apapun yang kita belajar, amalkan, apa jua larangan Allah, tinggalkan. Lalu ini adalah yang kita nampak kemuncak kepada kemuliaan adalah melalui takwa. Lalu apa yang kita dah belajar supaya datangkan takwa dalam bentuk amalan seperti mana penambahan riwayat oleh Imam Razin. Hadis yang ke-33 kita nampak, hadis yang ke-24, minta maaf. Hadis yang ke-24 yang mana di sini dibawakan tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengar dia. Kadang-kala kita belajar banyak, bahkan kita belajar benda yang tinggi, namun sebenarnya orang awam dia pada waktu itu tak boleh hadam. Tak semua benda yang mana orang awam boleh hadam pada waktu itu tak sepatutnya diterangkan kepada orang awam macam kita. Bahkan kadang-kala ada banyak benda-benda yang kita belajar tetapi tak sesuai nak dimaklumkan pada masyarakat. Sebab itulah dibawakan tajuk sampaikan ilmu yang sesuai. Yang sesuai bukan untuk kita yang nak berkongsi ni, yang sesuai pada waktu itu untuk para pendengar. Apakah hadisnya? Ianya ada dua hadis, satu riwayat Bukhari dan satu lagi riwayat Muslim. Hadis yang pertama daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata,
Apa kata Sayyidina Ali? Hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh. Kata Sayyidina Ali, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan perkara yang mereka faham. Benda yang manusia, yang orang awam faham, yang manusia faham, sampaikan perkara itu. Kenapa? Kata Sayyidina Ali pada waktu itu memberi amaran, apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan? Bererti kalaulah kita sampaikan benda yang pada waktu itu orang tak faham, maka boleh jadi daripada salah faham itu Allah didustakan, Rasul didustakan. Sangat berbahaya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang kedua daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma anta bimuhaddithin qauman haditha la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat mereka faham. Benda tu mereka tak faham, tinggi sangat. Benda yang tinggi sangat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah engkau sampaikan kepada sesuatu kelompok, kepada sesuatu kaum, benda yang mereka tak faham, kecuali perkara itu, benda yang tak faham itu boleh menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Lalu daripada dua riwayat ini kita nampak Sayyidina Ali tegaskan bila pada waktu itu benda yang dikongsikan adalah benda yang tak faham, maka pada waktu itu boleh menjadi musibah sehingga Allah didustakan, Rasul didustakan. Dan yang keduanya adalah ketika mana disampaikan benda yang manusia tak faham, maka pada waktu itu akan menjadi sebab pada waktu itu sebab fitnah. Kita tengok kepada baru-baru ini, bukanlah nak di apa, tapi banyak orang ketika mana konteks tentang kenyataan mufti wilayah, ketika mana ditanya tentang perkara yang kita dah tahu, maka mufti wilayah menjawab. Tetapi pada waktu itu wartawan dia pada waktu itu meletakkan tajuk, dan banyak orang pada hari ini dia hanya baca tajuk, dia takkan pergi tengok keseluruhan video. Bahkan kalaulah dia tengok keseluruhan video pun mungkin pada waktu itu boleh terjadi salah faham. Daripada salah faham itu menjadikan pada waktu itu satu isu besar. Itu baru satu contoh. Tak semua perkara yang pada waktu itu susah difahami ataupun suka difahami, satunya menjadikan Allah dan Rasul didustakan. Yang kedua pada waktu itu menjadikan fitnah. Dan kita boleh lihat banyak contoh dalam kehidupan seharian kita. Lalu sebab itu kata Sayyidina Ali, sangat penting benda yang nak disampaikan pada waktu itu adalah benda yang pada waktu itu difahami. Sebab itu bila nak berkongsi pada kenyataan umum, pada waktu itu mestilah benda yang mudah difahami, bukannya benda yang terlalu tinggi boleh menyebabkan salah faham. Sebab itu kata Syekh Fahmi Zamzam nak menerangkan dua kata-kata sahabat ini. Apa kata Syekh Fahmi Zamzam? Akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang pintar, ada yang sebaliknya, ada yang terpelajar, dia banyak belajar, dan ada yang masih jauh ketinggalan, ada yang terbiasa dengan satu aliran, dan ada yang pada waktu itu bersifat toleransi, ada yang fanatik, dan begitu juga sebaliknya. Maka seorang penyampai ilmu ataupun pendakwah ataupun da'i, kata Syekh Fahmi Zamzam, sama ada dalam bentuk penceramah ataupun pada waktu itu pendidik, hendaklah dia belajar memahami tingkatan pemikiran manusia dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Sebab itu Nabi bila menyampaikan sesuatu pada waktu itu semua orang boleh faham. Ini kelebihan Nabi SAW. Nabi SAW bila sampaikan sesuatu semua orang faham. Itu memang akhlak Nabi. Bukan akhlak Nabi, itu kehebatan Nabi SAW. Nabi bila sampai sesuatu pendek, ringkas, padat dan juga jelas. Itu kelebihan Nabi SAW. Jawami'ul kalim. Lalu orang yang pada waktu itu orang Arab Badui pun faham, para sahabat yang pada waktu itu terpelajar pun mereka
faham. Lalu daripada sini kita belajar macam mana cara Nabi SAW pada waktu itu menyampaikan. Sebab itu kata Syekh Fahmi Zamzam, kadangkala tujuan yang baik untuk merubah suatu pemikiran yang pada waktu itu belum lagi terbuka tak cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita. Kadang-kadang orang kata, saya kongsi benda-benda macam ni, macam mutasyabihat. Itu lagilah, lagi memeningkan masyarakat. Ayat-ayat mutasyabihat pada waktu itu dikongsikan. Dia kata, saya kongsikan benda-benda macam ni supaya nak bagi masyarakat faham. Lalu kata Syekh Fahmi Zamzam, kena faham satu poin bahawa tujuan yang baik pada waktu itu belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita. Ia memerlukan kepada kebijaksanaan, kepandaian pada waktu itu melihat kefahaman masyarakat. Kalaulah pada waktu itu kita salah dalam menyampaikan sesuatu yang memang baik, memang benda tu baik, hadis, Quran, tapi salah dalam menyampaikan, ataupun salah audien, ataupun pada waktu itu salah yang mendengarnya, salah faham, maka kata Syekh Fahmi Zamzam, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, perlu kepada pentingnya dalam membuat perubahan supaya pada waktu itu masyarakat boleh faham apa yang kita nak. Jangan terlalu tinggi, jangan pada waktu itu terlalu dalam, jangan pada waktu itu ilmu yang sukar untuk difahami. Kerana apa? Kita nak bawa semua umat Nabi SAW menuju kepada Allah. Walaupun ambil masa, walaupun perlahan, yang penting pada waktu itu kita boleh bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Syekh Fahmi Zamzam, sebenarnya sangat penting untuk kita faham hadis ini, sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengar. Kita baca 2 hadis pada pertemuan ini. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa jam 8 pagi nanti dalam Hayati Quran insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan kelebihan ilmu dan ulama, boleh tekan link yang ada di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah.